Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mendirikan rumah tangga adalah saat yang paling diidamkan oleh setiap pasangan bercinta dengan penuh harapan agar bahtera yang dibina mampu kekal bahagia dan bertahan sehingga ke akhir hayat. Namun malang bagi mangsa kes ini, bahagia hingga ke syurga diharapkan apabila bernikah dengan pasangannya pada 7 September 2021. Tetapi baru sebulan bernikah, nyawanya diakhiri oleh suaminya sendiri. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mangsa Ella Andini berusia 24 tahun telah bernikah dengan suaminya Muhammad Rafli yang berusia 26 tahun yang juga suspek di dalam kes pembunuhan ini. Lebih meruntun jiwa orang ramai apabila mangsa dikatakan sedang hamil cahaya mata pertama selepas mereka mendirikan rumah tangga. Perkahwinan mereka adalah atas dasar cinta dan mangsa tentunya gembira apabila bernikah dengan suaminya. Tetapi di awal perkahwinan mereka, kelihatan hubungan mereka seperti pasangan baru berkahwin yang lain, sehinggalah pada awal Oktober 2021 belang suaminya mula pecah apabila mangsa mengetahui bahawa suaminya yang berasal dari Aceh itu terjebak dengan dadah selepas barangan kemas miliknya dicuri untuk membeli bahan terlarang itu selain berjudi serta meminum arak. Apabila rahsianya mula terbongkar, mangsa cuba menanyakan perkara tersebut kepada suspek, namun bukan jawapan yang diterimanya tetapi dibalas dengan pukulan di badan mangsa. Sejak itu, mangsa meminta cerai dari suaminya namun tidak diendahkan. Selepas berkahwin, pasangan ini tinggal bersama dengan keluarga mangsa di Bangka Selatan di Pulau Bangka Belitung, Indonesia. Keluarga mangsa dikatakan berada dalam golongan orang yang senang di sana. Pada hari kejadian, pasangan baru berkahwin itu masuk ke bilik mereka seperti biasa pada malamnya. Mereka juga sempat membuat hubungan suami isteri sebelum tidur seperti pasangan-pasangan yang lain. Namun mangsa tidak akan pernah terbayang apa yang suaminya sanggup lakukan terhadapnya selepas itu. Pada hari kejadian, pada 20 Oktober 2021, pukul 10 pagi, ketika suspek sedang bergegas keluar dari rumah membawa sebuah beg, dia telah terserempak dengan adik mangsa yang bertanyakan kepadanya ke mana dia mahu pergi dengan membawa beg. Suspek hanya menjawab yang dia keluar untuk menghantar barang kepada kawannya. Adik mangsa tidak mengesyaki apa-apa ketika itu dan hanya melihat suspek berlalu pergi dengan menggunakan motosikal milik kakaknya dan dia meneruskan aktiviti paginya seperti biasa selepas itu. Namun, apabila sudah masuk waktu tengah hari, kelibat kakaknya masih belum kelihatan, membuatkannya berasa curiga kerana kebiasaan kakaknya sudah bangun pada awal pagi. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, adik mangsa terus ke bilik mangsa. Dilihat kakaknya seperti sedang tidur di atas katil. Dia cuba mengejutkannya beberapa kali namun tidak berhasil. Kemudian dirasakan pelik dengan jasad kakaknya itu sebelum menyedari yang mangsa sebenarnya sudah meninggal dunia. Dipanggilnya ahli keluarga yang lain dengan jeritan dan tangisan sehingga didengari oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah itu juga. Dengan waktu yang singkat, rumah itu dipenuhi oleh keluarga dan jiran terdekat. Selepas itu, satu laporan telah dibuat kepada pihak polis Indonesia. Adik mangsa juga memberi kenyataan bahawa dia telah mendengar pasangan itu bergaduh pada malam sebelumnya. Hasil bedah siasat yang dijalankan ke atas mangsa mendapati mangsa telah diakhiri nyawanya dengan cara leher dicekik, dipercayai ketika mangsa sedang nyenyak tidur. Suspeknya tidak lain tidak bukan adalah suaminya yang ketika itu dipercayai adalah orang terakhir bersama mangsa. Suspek juga yang gagal dihubungi selepas kejadian dianggap cubaan melarikan diri oleh pihak polis. Hasil siasatan di tempat kejadian, telefon bimbit mangsa berserta dengan beberapa barangan kemas turut didapat hilang. Kejadian itu telah dihebahkan di dalam media sosial dengan begitu meluas dan perkongsian penyebaran gambar suspek dilakukan secara besar-besaran yang ketika itu sedang melarikan diri. Siasatan pihak netizen pula mendedahkan yang suspek rupanya pernah berkahwin sebelum ini di Medan, Indonesia sebelum bernikah dengan mangsa. Foto perkahwinannya sebelum ini beserta foto-fotonya bersama mangsa mula tersebar di laman media sosial sehingga tertangkapnya suspek.
Pada 22 Oktober 2021, suspek berjaya diberkas oleh pihak polis Indonesia hasil maklumat orang awam yang mengenali suspek menerusi foto yang disebarkan. Ketika itu, suspek dikatakan dalam cubaannya untuk menyewa sebuah kereta sewa bagi melarikan diri. Ditangkap bersamanya adalah seorang kawannya yang bernama Apoy yang dituduh bersubahat untuk membantu suspek melarikan diri. Ketika ditangkap, suspek cuba lari dari pihak polis yang membuatkannya cedera apabila ditangkap. Di dalam beg yang dibawa juga ditemui barang-barang milik mangsa yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah diperiksa, suspek ketika itu juga didapati positif dadah. Hasil siasatan pihak polis, suspek telah mengaku mencekik isterinya hingga meninggal dunia. Katanya, dia yang ketika itu sedang khayal mengambil bahan larangan telah membuka telefon milik isterinya apabila terdengar bunyi mesej. Ketika itu isterinya telah tidur selepas mereka melakukan hubungan suami isteri. Menurutnya, apabila dibaca kandungan mesej tersebut yang dikirim dari bekas kekasih isterinya yang mengatakan mereka akan bertemu, dia menjadi marah dan gagal mengawal emosi lalu terus melakukan perbuatan kejamnya terhadap isterinya yang diketahui ketika itu sedang mengandung. Hasil siasatan pihak polis juga membongkar yang pada 19 Oktober 2021 mangsa telah bergaduh dengan suspek berkenaan barang kemas dan duit yang dicuri oleh suspek. Mangsa juga telah menghalau suaminya jika tidak dipulangkan semua barangan yang dicuri. Suspek kemudian memulangkan semula barang kemas dan sebahagian duit yang dicuri dari isterinya dan kembali tinggal bersama isterinya sehinggalah terjadi kejadian ini. Bapa mangsa mengakui bahawa tidak mengenal dengan jelas latar belakang menantunya itu. Ketika anaknya menikahi suspek, dia dan keluarga tidak mengenali banyak mengenai menantunya itu. Dia hanya menuruti kehendak anaknya yang ingin menikahi kekasihnya. Menantunya itu juga dibawa pulang oleh anaknya 2 minggu sebelum mereka bernikah. Jadi dia tidak mengetahui sama sekali tentang lelaki itu. Dia juga mengesyaki yang anaknya juga baru saja mengenali suspek kerana sebelum itu tidak banyak diceritakan kepada keluarganya mengenai suspek. Rupa-rupanya menantunya itu adalah penganggur dan pernah bekerja sebelum ini sebelum dibuang kerana masalah pengambilan bahan terlarang. Mengenai perbuatannya yang suka berjudi, meminum arak dan mempunyai isteri yang lain juga turut baru saja diketahui selepas anaknya meninggal dunia. Kes yang amat sadis apabila dibunuh oleh orang yang diharap dapat menjaga kita hingga ke syurga. Dan sebab itulah, sebelum menerima seseorang di dalam hidup kita, sangat penting untuk mengetahui latar belakang mereka agar kejadian seperti ini tidak berlaku ke atas diri kita. Mohon dijauhkan oleh Allah. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Ella Andini. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan diletakkan di kalangan hamba-Nya yang beriman. Sekian.